Ada tak ada suara? Saya nak cek kawan-kawan semua. Tak ada suara. Sila beri penjelasan. Suara tak ada. Okey, saya cabut lah ni. Pakai ni speaker ni. Rasanya okey lah tu kot. Bila dah saya cabut ni ada suara lah. Tapi terpaksa menjerit lah. Aku kuat sikit ya. Nak buat macam mana saudara? Sebab sahabat saya, saudara Zamil Ibrahim, dia pesan jangan menjerit, dia kata. Tapi kalau tak menjerit, saya tak pakai speaker, maka tentulah suara saya kurang pendengaran. Saudara Alan Haji Din, apa khabar Alan, orang Kelang. Saudara Izzuan, apa khabar? Saudara Syah Ibrahim, Musa Osman, Syabuddin Bahari. Begitu juga dengan Pak Chu. Terima kasih. Salam setia menunggu. Hana Aris Saleh. Waalaikumsalam. Saudara Aris Saleh daripada Segambut ya saudara. Saudara Abu Nim, suara elak. Sekarang ni suara dia tak ada ni, suara ni. Saya ni kalau tak ada saya off dulu. Saudara Assalamualaikum. Saya minta saudara sila beri kenyataan apakah suara saya ada atau tak ada. Saya mohon penjelasan. Saudara Halimah Hashim, Puan Halimah, suara tak ada dah. Nak tanya saudara Syahuddin Mansur, saudara Mint Yasmi. Ada suara tak ada? Okey, dah ada suara. Alhamdulillah. Sebab tadi saya pakai apa panggil ni? Yang panggil ni apa benda Allah ni. Ini apa konon speaker lah konon. Saudara Selawati, ada tak ada suara ni? Saudara Azmi dari Mindef, loud and clear. Terima kasih saudara. Tadi memang ada sedikit gangguan dan selalunya saya katakan sekali, saudara Muhammad Hanif Zakaria, saudara dari Kulim, tak ada suara pula dah. Salam pencerahan saudara Nek Malenia, saudara Ahmad Tamizi. Ada. Terima kasih Alan, ada suara. Saya perlu respon daripada saudara. Sebab itu saya katakan kalau andainya sesuatu terjadi pada Facebook, saudara boleh pindah ke Instagram. Saudara, sebab saya di Instagram tu dia punya tangkapan suara lebih kuat lagi. Okey, terima kasih Susilawati Ahmad dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu, saya mohon maaf. Sebab malam ni banyak juga perkara nak disentuh. Jadi kepada mereka yang tak sempat saya sebut namanya, jangan marah saudara. Kerana seperti biasa saudara, saya harus memberi pencerahan apa yang berlaku pada negara kita ya saudara. Ni kadang-kadang di apa. Okey saudara, hari ini adalah hari Khamis, tanggal 13 Januari, malam Jumaat saudara. Elok kita memperbanyakkan solat sunat, solat zikir, dan kita bermohon pada Allah SWT saudara, agar bumi ini sentiasa terhindar daripada mara bahaya. Kerana hari ini adalah masuk hari yang ke-666. 666. Kalau mengikut numerologi orang putih, dia kata 666 ini itu adalah lambang syaitan, kata mereka, bukan kita. Kita umat Islam tak wajib percaya benda-benda begitu saudara. Tapi itulah kadang-kadang mereka membuat kalau 666 itu hari yang agak menggusarkan kita saudara. Menurut laporan daripada saudara Rio, hari ini jumlah jangkitan terus meningkat. Sebab semalam 3,198, tapi hari ini 3,684 saudara. Dan jumlah terkumpul adalah 2,798,917 orang warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Semalam kematian 15. Jadi jumlah kematian terus meningkat kepada 32,000. Saudara, saya ucapkan terima kasih kepada saudara Rio kerana ada juga hari ini penjelasan sedikit. Negeri-negeri macam di Perlis ada 8 jangkitan. Jumlahnya 7,384. Di Kedah ada 185 jangkitan. Jumlah 171,266. Bila saya kata jumlah adalah jumlah terkumpul saudara ya. Seperti di Pulau Pinang 164, jumlah 163,589. Di Kedah 185, ada peningkatan di Kedah ya. Jumlahnya 171,266. Di Perak juga daripada 80 meningkat kepada 153. Jumlah 130,790. Cuma saya lihat di Selangor masih lagi ribuan Dia kembali pada zaman awal dulu. Ribuan di Selangor waktu kita PKP 2. Kerana di Selangor hari ini jangkitannya 1,083 orang.
dan jumlahnya lah 797,028 orang yang terkumpul ya saudara. Begitu juga di wilayah persekutuan juga turut meningkat kepada 309 orang. Jumlah keseluruhan 214,049 orang. Di Putrajaya ada 23 jangkitan, di Negeri Sembilan juga nampak gayanya. Masih lagi belum usai sebab Negeri Sembilan 158, jumlah di Negeri Sembilan 115,249. Ini jumlah yang terkumpul saudara. Di Melaka 245 saudara. Tinggi juga di Melaka sebab negeri kecil, penduduk tak ramai mana pun, sekitar 500,000 aja lebih kurang lah. Tapi jangkitan hari ini 245 orang, jumlahnya 78,197. Di Johor juga agak merunsingkan saya melihat angka-angka ini. Kerana di Johor berapa lama dia berlaga pada 200, 300. Hari ini 456 jangkitan baru virus corona di negeri Johor, menjadikan jumlah terkumpul 249,610 orang. Di Pahang juga meningkat pada 253. Cuma di Terengganu turun balik kepada 2 angka iaitu 75 orang. Di Kelantan alhamdulillah, tapi tidaklah bab ini menyeronokkan, bukanlah menyenangkan sebab angkanya masih lagi 279,000. Kita 279 bukan 279,000, maaf saya. Saya mengharapkan di Kelantan kalau boleh biarlah 2 angka, tapi hari ini 279 orang jangkitan baru di Kelantan. Begitu juga di Sabah, masih lagi berlegar pada angka 257. Jumlah keseluruhan di Sabah adalah 243,455. Labuan juga meningkat 2 angka. Selama ni dia 1 angka aja, tiba-tiba hari ini 18 jangkitan. Dan yang agak menyenangkan sedikit, menyeronokkan saya melihat di Sarawak. Sarawak masih lagi pada 2 angka dan 18 orang saja. Alhamdulillah, syukur. Jadi kepada warga Sarawak, jagalah kebersihan, jaga penyerakan sosial. Ini bukan hanya pada warga Sarawak sahaja, pada semua warga kita seluruh negara berhati-hati sebab saya melihat peningkatan begitu ketara wabak virus corona untuk hari ini ya saudara. Kerana kalau ikutkan dengan 3,684 orang, jumlah keseluruhan untuk bulan Januari adalah 37,633. Ya saudara, dan jumlah yang terkumpul adalah 2,798,917 orang. Berhati-hati saudara. Terima kasih saudara Rio daripada Universiti Melaya kerana tidak henti-henti, tidak jemu-jemu menghantar kiriman kepada saya untuk kita perkongsian bersama. Saudara, baik. Usai pencerahan tentang kedudukan COVID-19, jangan lupa kita masuk sedikit e-commerce. Saudara yang ada mempunyai produk, sila hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Dia juga berniaga aroma setangik bakur untuk macam kemian lah, bakar tu malam Jumaat begini, auranya begitu wangi seolah kita berada di tanah suci Mekah, dan juga macam berada dalam Masjid Nabawi. Sedap aromanya. Dan Azhar menjual wangi-wangian, iaitu perfume daripada Timur Tengah. Pusat dia ambil tu daripada UAE ya. Dan kalau nak tanya kat saya, brand yang terbaik adalah Amel Hood, iaitu pati kayu gaharu. Memang sedap saudara. Juga saudara boleh memesan rendang tok, produksi ibunya, dan juga bahulu berdal. Kalau saudara tak dapat menghubungi Al-Azhar, hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa Siti Farehah, dendeng manis Siti Farehah. Sedap makan, tak perlu ada lauk-lauk lain. Dalam keadaan sekarang ni kita berjimat cermat, makan dengan makan dengan dendeng manis pun cukup lah saudara. Tapi lebih sedap lagi kalau makan dengan porridge ataupun kanji. Bagi saudara yang tinggal di sekitaran Lembah Kelang, boleh berhubung dengan Shauki untuk mendapat pesanan buah-buahan seperti apple, cherry, kiwi, anggur sebagainya. Harga di bawah harga pasaran. Maksudnya pasaran di pasar-pasar ataupun di pasar raya. Lebih murah saudara. Dan grade-nya grade terpelihara AAA. Hubungi Shauki 012-357-5703 supaya buah-buahan tersebut boleh dihantar terus ke rumah anda. Ini untuk warga di sekitar Lembah Kelang. Yang di luar Lembah Kelang tu tak upayalah saudara. Sebab Shauki berniaga untuk warga Lembah Kelang saja ya. Tengku Anwar, Tengku Mat, apa khabarku? Moga sihat. Saudara Zari Muhammad. Juga jangan lupa saudara, produk ini Popiah Sirah. Popiah Sirah Lady Maria. Popiah Sirah Lady Maria ini rasanya pedas, rangup dan manis. Kalau makan amat mengasyikkan.
Sila hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Harganya murah tapi amat mengasihkan. Itulah tadi sekitar e-commerce yang sempat saya beri pencerahan untuk teman-teman. Baik saudara, kita masuk ruangan tazkirah singkat. Malam ini saya tazkirahnya ada penceritaan. Sebab saya dapat kiriman daripada sahabat saya, saudara Datuk Abdul Rahim, dari laman sahabat Datuk Rahman Bakar Terengganu. Ini kisah tentang bagaimana sebuah syarikat mengadakan hari keluarga. Selalunya setiap tahun syarikat-syarikat ini akan mengadakan hari keluarga. Jadi ramailah kaki tangannya. Dan kebiasaannya antara program dalam hari keluarga itu adalah cabutan nombor bertuah. Cuma syarikat meletakkan syarat bahawa setiap kaki tangannya boleh memasukkan wang sama ada RM50, RM10, RM100 dan sebagainya, dan syarikat meletakkan RM1,000 untuk cabutan bertuah itu. Dalam cabutan begitu, syaratnya mereka ambil sekeping kertas kecil, tulis nama masing-masing. Jadi di antara kaki tangan itu terdapat seorang wanita sebagai tukang sapu ataupun sweeper, kemas pejabat. Dia mengalami masalah, anaknya mengalami jantung berlubang untuk mendapat rawatan. Jadi bila adakan sambutan nombor bertuah itu, ramailah yang masuk untuk berlumba-lumba dapatkan sambutan nombor bertuah itu. Sebab kalau siapa nama yang dipanggil, yang bertuah itu dapat RM1,000 lebih lah. Termasuk dengan wang yang dimasukkan oleh kalangan kaki tangan pekerja. Terdapat seorang anak muda. Dia anak muda ni dia pun tulis nama dia, letakkan duit RM50 sambil berdoa. Dia kata kalau boleh, ya Allah ya Tuanku, biarlah walaupun aku tidak mendapat cabutan nombor bertuah itu, kalaulah boleh biarlah makcik tukang sapu itu. Kerana dia tahu makcik ini mengalami masalah, pendapatannya kecil dan anaknya sedang dirawat kerana jantung berlubang. Jadi bila sampai waktunya, dia adakan jemputan, pengarah syarikat sebut, naik ke pentas, mencabut. Dia pun kacau, cabut nombor. Ternyata nombor yang nama yang dalam cabutan bertuah itu adalah nama makcik tukang sapu. Jadi pemuda tersebut dengan mengalir air mata dia bersyukur. Dan makcik tadi naik ke pentas, dia pun ambil wang jumlah RM1,500. Sampai itu dia menangis, dia bersyukur, dia kata paling tidak dapatlah juga wang ini kugunakan untuk rawatan anak saya yang masih lagi dirawat di hospital. Usai belajar makan dan sebagainya, petak itu diletakkan di bawah. Pemuda tadi cuba cabut. Dia pun cabut daripada kertas itu. Dia tengok nama makcik tukang sapu itu juga. Dia pun tak puas hati, dia ambil lagi. Dia cabut lagi, nama makcik itu juga. Artinya rupanya kesemua kaki tangan sebut meletakkan nama makcik itu. Artinya begitulah. Dalam sebuah syarikat mereka saling bantu-membantu. Jadi mulianya hati warga kerja. Karyawan di syarikat sebut yang melihat kepentingan sahabat, walaupun dia seorang tukang sapu, mereka tidak meletakkan kepentingan dirinya untuk mendapat wang yang banyak, tapi mereka nak bagi sendiri, tak cukup. Jadi dalam cabutan bertuah ini, dapatlah makcik ini. Semoga benda ini menjadi iktibar kepada kita, ya. Sebab itu saudara, kadang-kadang saya ingin menyatakan bahawa jadilah manusia yang boleh menyenangkan orang. Jangan kerana kita, orang lain dapat susah. Kerana kita hendakkan nombor bertuah itu, maka orang lain yang amat memerlukan. Ini bagi saya, tazkirah ini cukup menyentuh perasaan saya. Kerana akhirnya makcik yang begitu memerlukan wang untuk membayar kos rawatan anaknya di hospital, mendapat cabutan bertuah. Sebenarnya bukan cabutan bertuah, sebab semua kaki tangan syarikat itu menulis nama makcik tukang sapu itu, termasuklah dengan anak muda yang mendoakan. Tak ada orang tahu. Sebab bila makcik itu dapat, dia menangis. Dia menangis kerana kegembiraan. Dia kata, apakah doa aku ini dimakbulkan oleh Allah SWT. Begitu saudara, indah murninya ciptaan Allah SWT. Ingat saudara, sering kali saya katakan, Allah SWT tidak akan meletakkan beban di bau makhluk ciptaannya itu dengan beban yang tak mampu dipikul olehnya. Adalah caranya bagaimana Allah SWT itu menyelesaikan masalah. Macam masalah makcik tadi. Semua kaki tangan karyawan di pejabat sebut meletakkan nama makcik, dan mereka tak pandang pun letak RM10, RM50. Ya. Tapi mereka tidak mengatakan saya bagi derma untuk makcik itu. Tidak. Mereka mengharapkan agar makcik itu yang mendapat. Saudara, jadi sungguhnya
sama ada orang tu latar belakangnya jahat apa semua tu, kita berikan keampunan. Jadi jangan kita meletakkan kepentingan diri kita. Orang banyak susah dalam keadaan sekarang. Saudara, itulah tazkirah ini pendek yang saya dapat, culipan dari sahabat saya. Terima kasih Datuk Rahim daripada Datuk Rahman Bakar Friends. Saya kadang-kadang tengok kawan-kawan ni ada benda kita boleh ambil, saudara. Baik, saudara, dalam memutara kata kita kali ini, kiriman Cikgu Hibil katanya, beza antara duit dan masa ialah, yang kita tahu saudara ya, beza antara duit dan masa ialah, kita tahu berapa duit kita yang tinggal untuk meneruskan kehidupan. Kalau saudara buka kat saudara punya dompet, kita tahu berapa jumlah duit yang kita ada berbaki, yang kita tinggal untuk meneruskan kehidupan. Tetapi, kita tidak tahu berapakah masa yang tinggal untuk kita terus hidup. Oleh itu, gunakanlah waktu masa sebaiknya. Terima kasih, Saudara Ibil. Begitu indah ini mutara katanya. Baik, saudara. Seperti biasa, permulaan saya lain tak ada dan tak bukan, saudara. Salam impian moratorium dan pengeluaran wang simpanan pekerja RM10,000 secara tuntas. Masih belum ada berita lagi, saya tak tahu, mungkin dalam 10 minit, 20 minit lepas, saya tak tahu. Tapi sehingga saat saya menyediakan bahan-bahan untuk bicara kita malam ini, belum ada lagi kenyataan itu. Ya sama ada tuntas, tak ada, belum ada lagi. Saudara, sebab itu Presiden UMNO masih meneruskan usahanya, meminta kerajaan agar menyantuni masalah penggunaan wang simpanan pekerja RM10,000, dan saya sewajarnya menyuarakan terus. Kita mohon supaya pemberian moratorium selama 6 bulan tak akru, serta pengeluaran wang simpanan pekerja RM10,000 secara tuntas. Ini bagi mereka yang berkelayakan, bukan tak layak. Mereka tak layak, tak payahlah, saudara. Ya? Dan sekali lagi saya harus mengingatkan agar pimpinan negara perlu berhati-hati dan jangan berbelanja tanpa had. Kerana apabila saudara berbelanja tanpa had, maka negara akan muflis. Itu peringatan saya. Baik, saudara. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah santunilah tuntutan rakyat. Itu impian kita, harapan saya, ramai harapan warga supaya agar pimpinan santunilah tuntutan rakyat. Sebelum saya memberi pencerahan tentang apa yang saya maksudkan dengan santunilah tuntutan rakyat, kita santun dulu pantun Pak Nazil. Kata Pak Nazil, ni Pak Nazil dia banyak buku-bukunya. Saudara boleh layari ya, jangan lupa layari website Nazil Hashim Muhammad untuk melihat dan membaca buku-buku yang dihasilkan oleh beliau, termasuk 14 buah buku pantun. Kata Pak Nazil, menghibur lara tepi titian terlihat di bawah si kura-kura. Konon berbicara tulus kesetiaan, rupa sebaliknya banyak berpura. Itu Pak Nazil menyantuni ataupun menyindir pimpinan. Menghibur lara tepi titian terlihat di bawahnya si kura-kura. Konon berbicara tulus kesetiaan, rupa sebaliknya banyak berpura. Jadi kita harapkan janganlah ada pemimpin yang lebih banyak berpura, seolah-olah menggambarkan mereka itu pejuang rakyat, tapi akhirnya rakyat dikecewakan, saudara. Ya. Kata Pak Nazir lagi, petik papaya waktu pagi, Kak Syikin jual di kota. Orang dah kaya dimakmurkan lagi, rakyat miskin terus menderita. Inilah kita tidak mahu. Kita tak mahu yang kaya terus kaya, yang miskin apa kedana ni, saudara, dalam keadaan kesukaran begini. Kita tak mahu. Kita mahu agar semua rakyat dapat mengecap kebahagiaan. Terima kasih sindiran Pak Nazir begitu tajam sekali. Memang kita warga bangsa Cita Damai ini, kita menyindir dengan pantun, dengan bahasa yang baik-baik, bukan menerjah dengan bahasa-bahasa yang kasar, secara yang tiada peradaban. Terima kasih Pak Nazil. Saya juga menerima pantun daripada sahabat kita, pejuang muda, Saudara Nordin Malik, daripada Perak Tengah. Ingat saudara boleh berhubung beliau di talian 013-818-7212. Kerana beliau membuka peluang untuk warga anak muda yang berusia 24 tahun hingga 18 tahun hingga 45 tahun untuk menyertai iGrow. Katanya selama 3 bulan. Kursus percuma, tempat tinggal percuma, makan percuma selama 3 bulan. Dan ini terhad pada 50 orang. Terima kasih saudara ini Nordin yang begitu bersungguh-sungguh untuk menzahirkan
warga cinta damai kita ini, anak muda kita terlibat dalam sektor pertanian. Kerana apa katanya, hari ini saja kos pendapatan daripada pendapatan yang penghasilan yang kita dapat rakyat biasa marhain ni, 65% daripada pendapatan kita habis untuk membeli makanan. Sebab itu digalakkan supaya kita menceburi industri pertanian. Jadi dengan iGrow tu bolehlah berkhusus di iGrow di Kampung Gajah, mungkin boleh tanam di rumah saudara atau belakang rumah macam-macam. Jadi kursusnya selama 3 bulan. Dengan teknik-teknik yang moden. Saya tengok dikirimkan tadi gambar memang cantik pokok-pokok renek. Itu pokok sayur-sayuran, cili, bendi dan sebagainya, segar bugar. Jadi beliau ingin mengajak dan memberi pengajaran, pendidikan kepada warga cinta damai kita untuk belajar teknik pertanian moden. Jangan lupa saudara Nordin Malik 013-818-7212 iGrow di Kampung Gajah. Dan kan sudah sempat mengantar 2 rangkap pantun. Katanya, banting padi barang seguni, jemur semula di waktu pagi. Malang sungguh nasib petani, harga input naik lagi. Harga input tu mana harga seperti baja, racun, benih-benih, itu panggil input untuk memulakan pertanian ini. Harga input naik lagi. Saya tak tahulah bagaimana Kementerian Pertanian harus berusaha untuk membantu warga tani kita. Kemudian katanya lagi, petang-petang mencari rotan, hendak dijual, bawa ke pekan. Tiada arti nilai pendapatan jika habis membayar makanan. Tu macam saya kata tadi, 65% daripada pendapatan habis untuk beli makanan kerana barang makanan terus meningkat, melonjak saudara. Terima kasih saudara Nordin juga memberi sindiran yang begitu bermakna untuk perkongsian kita. Apatah lagi Pak Nazil. Semoga Pak Nazil terus berkarya, saudara Nordin terus berkarya dan kita mencipta warga cinta damai yang harmonis untuk negara kita. Baik saudara, usai pantun kita masuk sedikit dalam segmen Gedung Ilmu. Ini adalah merupakan culipan daripada buku yang saya dikirim oleh Tan Sri Johan Jaafar kepada saya, iaitu Pemimpin dalam Ungkapan Melayu yang terdahulu. Jadi orang Melayu dahulu, dia mengungkapkan, dia mengharapkan agar hadir pemimpin hari ini dan masa depan. Pemimpin Melayu hari ini dan masa depan, supaya mereka sentiasa memegang syarak dan adat. Mereka mesti menjaga kemurnian sikap. Jadi pemimpin dahulu mengharapkan jangan ada pemimpin yang angkuh. Kerana umat Melayu sewajarnya dipimpin oleh pemimpin yang bukan terdiri dari kalangan pemimpin bual. Bual ni sembang saudara. Selalu kita cakap sembang kari, sembang aja. Itu orang tua dulu kata pemimpin bual. Kerana pemimpin bual ni banyak bohong dari benarnya, saudara. Sebagai pemimpin, banyaklah bual. Rakyat terbiar, kerja tertinggal. Hati busuk, fikiran dangkal. Perangai buruk, orang pemual. Ini kata-kata orang tua dahulu, pemimpin terdahulu. Kalau kita punya pemimpin yang kaki bual, kaki sembang ni, inilah jadinya. Kerana bila dijadikan pemimpin, negeri terjual. Dijadikan tua, rezeki kan mahal. Mahal tu susah rezeki nak datang. Dijadikan induk, umatnya sebal. Melengkam aja. Kalau dijadikan induk itu ketua. Dijadikan tiang, tegaknya janggal. Kita mengharapkan sebagai pemimpin dia berdiri tegak untuk kita bersandar, untuk kita berteduh. Jadi kalau pemimpin kaki bual ni, dia tegak pun janggal. Sengit itu, sengit ke sini. Negeri rusuh, rakyat menyesal. Akhirnya rakyat merusuh, tak suka pada pemimpin begini. Itu harapan pemimpin terdahulu supaya hadirnya pemimpin hari ini dan akan datang bukanlah terdiri daripada pemimpin yang kaki bual. Ataupun anak-anak muda sekarang dia kata sembang kari. Saudara. Kita sambung lagi malam esok. Apa pula kata-kata culipan daripada bicara orang-orang terdahulu. Baik, saudara. Jadi sebelum saya memulakan bicara saya malam ini, seperti biasa, saya harus mengingatkan saudara bahawa sesiapa saja ataupun mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube, diberi tajuk macam-macam lah, saudara, maka saya tidak bertanggungjawab. Mana apa yang anda lakukan itu adalah tanggungjawab anda.
Dan lebih-lebih lagi kadang-kadang potong 10 minit, 15 minit, bubur tajuk bukan-bukan pula tu. Saya haraplah maka anda harus bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan. Saya tidak bertanggungjawab atas setiap suntingan mahupun komen-komen yang anda lontarkan dalam bicara saya ini. Ingat saudara, itu semua adalah komen anda, suntingan anda. Kerana saya tak ada kemampuan untuk memantau kesemua komen mahupun curipan ataupun suntingan anda. Ingat saudara, ini adalah pencerahan politik. Tak ada lebih. Matlamat adalah untuk memberi informasi agar warga kita mendapat informasi. Mungkin apa yang saya nyatakan ini anda tidak bersetuju. Mungkin apa yang saya cakap ini pada anda tak betul. Terpulang. Sebab itu saya kata prinsip asasnya dalam pencerahan saya ini adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Mudah saja. Kalau saya saudara rasa boleh bersetuju, bersetujulah. Bukan niat saya untuk mempengaruhi anda. Tidak. Apa yang saya nyatakan ini adalah hasil dari pembacaan yang tersiar dalam media sosial, media arus perdana dan juga perbualan saya dengan teman-teman. Serta mengikut pengalaman masa silam saya. Ini orang tua saudara. Dah 66 tahun saudara. Ini usia ni tak tahulah berapa lama boleh bertahan lagi. Kadang-kadang saya terfikir berapa lama lah saya boleh bertemu dengan saudara untuk berbicara soal politik negara. Jadi matlamat kita adalah untuk memberi informasi. Dan saya haraplah kalau saudara mau berbicara atau memberi komen dan komentar, seboleh mungkin gunalah bahasa-bahasa yang harmonis. Kita adalah warga cinta damai, menyantuni setiap masalah itu dengan secara harmonis. Saudara, ingat saudara, itu pesan saya. Kalau boleh, itulah harapan saya. Baik saudara. Kerana saudara, sebenarnya hari ini malam Jumaat saudara. Sepatutnya eloklah kita perbanyakkan amal ibadat kita. Kita buat tahajud subuh nanti ya saudara. Sebab saya risau perkara hari ini ke 666 COVID-19. Hari yang ke 666. Ini kalau baca ni kepercayaan tahyul orang barat sana, dia kata 666 itu nombor setan katanya. Aduh, jawabnya COVID menyetan lah. Tetapi bagaimanapun, kalau kita melihat pula dari aspek neurologi. Neurologi ini kalau kita tajuk mulut, ahli nujum, ahli falak. Kalau warga India ataupun Cina, dia kata numerologi lah, nombor. Sebab kalau kita tengok hari ini sebenarnya adalah tanggal 13 bulan. Cina tak suka. 13 ni 4 saudara. Dan tahunnya pula, tahun ini tahun 22. Juga 4. So, saya Alhamdulillah hari ini saya tengok tidak ada kemalangan yang besar berlaku. Alhamdulillah. Sebab kita takut. Tapi bagaimanapun, selepas kita lewati pukul 12 tengah malam nanti, insyaAllah. Kerana kalau 13 hari bulan, campur 1, bulan Januari 1 campur 2022, jadi angkanya 4. Jadi sebab kepercayaan orang Cina ni, dia kata 4 itulah keadaan yang agak menggusarkan kita. 4 dia kata si, mati. Tapi bukan pada kita saudara. Tapi esok insyaAllah kalau 14 bulan 1, artinya 14, 14 campur 1, jadi 5 angkanya campur 2, 7, 7 campur 2, 9, 9 campur 2, 11 jadi 2. Jadi kreatif. Kalau mudah-mudahan kalau tiga adalah hidup. Itu sekadar hanya sembang saudara ya, jangan marah. Saudara Ismail Jaafar, Temerloh tak ada suara. Kalau Temerloh tak ada suara, sila layari ke Instagram. Sebab saya katakan kadang-kadang nampak ada suara, kadang-kadang tak ada dalam gambar. Layari juga saudara. Subscribe pada Instagram. Pergi ke telefon saudara, buka Instagram, search untuk Amir Hijaz Fans. Ya saudara. Dan sebagaimana yang saya katakan, itu cerita numerologi lah saudara. Ni saya suka-suka, jangan marah saudara. Hari ini saya diberitakan bahawa kenaikan bahan utama. Ini mengerikan saya. Kerana saya dapati bahawa dalam surat khabar media bahasa Cina, dia tulis itu bahawa hari ini diberitakan bahawa kesan kenaikan bahan utama untuk peternakan ikan dalam sangkar dan juga udang. Udang sangkar ni dia kalau saya lihat kalau dekat pasar tu dia hitam sikit. Kalau yang dari laut itu dia merah. Saudara besar. Tapi udang dalam sangkar ni dia walaupun dia putih tapi ada kehitam-hitaman. Jadi katanya udang dalam sangkar ataupun ikan dalam sangkar yang dipelihara
katanya naik kepada RM150 bagi satu tan. Itu sekitar lebih kurang 25 ke 30%. Itu dari pembekal. Retinya sekarang ni ikan-ikan air tawar maupun udang yang dibekalkan di pasar-pasar sudah naik 25%. Saya geleng kepala. Hari ni tadi pun saya cuba nak makan ayam kampung untuk sepeha. Ayam kampung satu peha saja saudara. Di restoran jualannya adalah RM7. Dan saya tengok selera tadi nak makan sotong. Teringin. Orang tua-tua ni teringin nak makan sotong. Mintalah sotong. Rupanya sotong kecil. Kalau tempat saya dulu panggil cucumit aja saudara. Besar ni lah. Satu sotong itu harganya RM2 saudara. Ke manalah? Saya pun tak tahu macam mana. Apa akan jadi pada generasi yang akan datang. Saya Yusuf Asim tak jemu-jemu membicara. Ya, saya memberi pencerahan bertemu dengan saudara. Jadi saya nampak harga kos makanan terus naik. Macam saya katakan semalam, terung tiga tongkol terung pun RM9. Ini bukan saya beli, anak saya sendiri. Saya berdasarkan pengalaman. Saya tidak pergi orang kata dengar cerita orang, tidak. Bila dia bagi tahu, dia kata untuk beri nombor ekor. Jangan saudara, itu semua khurafat lah. Jangan. Jadi bagi saya, apa yang saya lihat, apa yang dapat. Jadi kalau beli sayur-sayuran meningkat begitu drastik sekali saudara. Jadi begitu juga katanya harga untuk bahan binaan, papan, simen, besi, batu bata katanya naik sampai 60%. Kalau itu berlaku, maka kesannya harga rumah juga meningkat. Macam mana nak membaiki harga rumah waktu banjir ni? Secara dalam keadaan begini, saya tak tahulah. Saya amat mengharapkan agar Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna dapat memikirkan. Panggil anak buah dia, panggil ke kementeriannya, memikir macam mana cara, how to address the issue. Macam saya katakan, bahawa minyak naik, itu RON RON 107 bukan 907 bukan 905 saudara naik dan saya juga dapati dalam live dalam kiriman iaitu hujung Disember Malaysia banjir, air merempuh begitu, dan kadang-kadang saya terfikir apakah sebenar-benarnya ini merupakan satu bencana yang diukirkan oleh alam yang terlalu bosan melihat kita tidak mahu menjaga alam sekitar kita. Sebab itu saya terkejut apabila Yang Amat Berhormat Timbalan Menteri Besar Kelantan dia kata banjir besar bukan kerana pembalakan. Saya tepuk dahi lah. Sebab semua kita tahu waktu banjir itu kesan kayu-kayu balak semua turun bagai nak gerak sampai tersangkut kayu-kayu balak di atas rumah orang. Rumah mangsa pun dia kata bukan kesan pembalakan. Saya hairan. Bagaimana Timbalan Menteri Besar Kelantan boleh berbicara begitu. Dan lihatlah sendiri bukit-bukit digondolkan. Jadi alam pun dah benci. Sebab itu dalam waktu yang sama saudara lihat juga macam di Pakistan. Hari ini dan sepanjang Disember dan Januari di Pakistan rupanya sekarang ni diselubungi buminya bahawa dengan ribut salji. Tebal salji di Pakistan yang tidak terjangka boleh berlaku begitu. Jadi saya pun terfikir apakah ini tanda-tanda sebenarnya Allah sudah semakin marah pada penduduk dunia ini kerana di Pakistan pula mereka lupa untuk membela, untuk nasib setaranya yang berada di India, di Kashmir, yang tertindas dan sebagainya. Sebab itu kita harus peka dengan apa yang berlaku di seluruh dunia. Saya melihat kadang-kadang begini, janganlah sampai kita ini dimurkai oleh Allah SWT. Sebab kalau Allah murka, saudara kena ingat dia bila berlaku begitu bukan seorang yang kena. Dalam zaman Nabi Allah Lut, satu dunia dikaramkannya. Walaupun ada orang tak berdosa, yang tak buat, yang tak terlibat. Tapi kerana mereka dilihat tidak mau menegur dan sebagainya, mereka yang terselamat saja. Dalam bahtera Nabi Nuh, saudara yang terselamat. Yang lain apa jadi? Anak Nabi Nuh pun tertinggal. Jadi saya mengharapkan supaya kita kembalilah ke jalan tuntutan yang selalu dipesan oleh baginda Rasulullah SAW. Sentiasa kita mengamalkan sebagai seorang Muslim yang sejati. Saudara, saya khawatir bila melihat ribut salji di Pakistan tebal macam di Rusia. Saya pernah pergi ke Rusia, saya tengok. Saya pernah berada di sana tu, salji dia sampai ke lutut. Bunyi tebalnya saudara. Dan begitu juga berlaku di Pakistan.
apakah ini juga tanda bumi semakin marah, membenci terhadap perbuatan manusia? Di Malaysia, maka berlaku banjir yang begitu besar, mengorbankan 50 nyawa. Tak pernah kita jangkakan boleh berlaku. Pertama berlaku dulu kita, seingat kita tahun 1971. Korban 35 orang. Begitu juga waktu 2014. Banjir besar di Kelantan. Korban lebih kurang 14 orang. Tapi kali ini, korban sampai 50 dan kereta semua habis. Rumah-rumah habis. Kalau dah sampai tahap bumbung, itulah keadaannya. Ya, saudara, saya haraplah agar kita lebih berhati-hati, berwaspada, kembalilah ke pangkal jalan jika kita terlajak dalam perbuatan kita. Baik, saudara. Dan semalam bekas pemain bola sepak, kehebatan kita itu mendiang Sarbaget Singh ataupun Shabby Singh. Dia selalu muncul dalam kaca TV untuk memberi komen-komen tentang sukan. Rupanya semalam waktu beliau membuat latihan kayu basikal di Johor, katanya dia terjatuh dan akibat serangan jantung dia pun kembali ke alam baka. Kita kepada keluarga mendiang saudara Sabek, kita mengucapkan supaya bersabarlah. Begitu juga saudara, saya menerima kiriman daripada sahabat saya, saudara sahabat saya itu, Allah, dah tua ni, nama pun lupa lah saudara. Saudara Syahbudin. Saudara Syahbudin, dia mengatakan, kita kalau Syahbudin, kita panggil Syahbudin lawyer pokok cherry. Dia teringat bahawa semalam rupanya kembali ke rahmatullah sahabat dia, dan saya pun kenal, Allahyarham Pak Din. Di kalangan orang politik di sekitar Kuala Lumpur, kita mengenali Pak Din ini sebagai Pak Din Reformasi. Jadi bila tengok ini, bila saya dapat kiriman daripada saudara Syahbudin Embun, dia kata Pak Din telah tiada. Pak Din ni special, Allahyarham Pak Din ni, dia walaupun dia penyokong kuat reformasi, penyokong kuat parti keadilan, tapi dia baik dengan orang PAS. Rupanya dia ahli PAS. Kemudian dia cukup baik dengan pemimpin UMNO dan dia tak pernah maki Hamon. Cuma dia kata pegangan dia, dan sentiasa dia menguntungkan senyuman. Dia baik dengan semua orang. Sebab itu saya rasa ini satu contoh. Sebagai orang politik, kita baik dengan semua orang. Sebab itu saya pernah berbual dengan beliau di Parlimen. Dia kata, Pak Din, kenapa Pak Din kuat pada reformasi dengan Tuan Anwar Ibrahim? Waktu itu dia memanglah ke mana Datuk Seri Wan Aizah pergi, dia ikut waktu itu. So dia kata pada dia mudah saja. Dia kata saya kenal saudara sebagai orang UMNO dan saya orang penyokong reformasi. Kita tak ada masalah. Jom kita minum teh tarik, kita minum kopi. Politik ini adalah sekadar pemikiran, bukan untuk kita bermusuh. Dan akhirnya Pak Din reformasi telah pun kembali ke rahmatullah. Kepada warga Parti Keadilan, ingat saudara, penyokong reformasi telah pun tiada. Jadi ingat saudara, yang hidup ini pertunangannya adalah kematian. Terima kasih saudara Syahbudin Embun kerana menghantar kiriman. Sayu dia tulis tu. Kalau saya nak baca kan sampai pula banyak masa nak habis. Saudara. Kemudian hari ini media semua menyebut bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad telah pun keluar daripada Institut Jantung Malaysia. Kerana selepas pukul 3.45 petang tadi. Katanya itu laporan, saya tak tahu, tapi saya tak silap, saya 7 hari bulan ni. Bekas Perdana Menteri yang dimasukkan IJN pada 7 Januari telah discharge, dikeluarkan pada 3.45 petang tadi. Jadi menurut satu kenyataan IJN, prosedur itu berjaya dan menambah bahawa Tun Dr. Mahathir akan meneruskan proses pemulihan di rumah. Maka dia akan meneruskan proses pemulihan kesihatan jantungnya di rumah. Okey, saya kata tadi, kita berselisih pandangan, kita berdebat, tapi tidaklah memutuskan ukhuwah sebagai muslimin dan muslimat. Ingat saudara ya. Cuma saya dapat kiriman daripada saudara Andy Hakim Ibrahim. Dia tinggal di kampung Parit Mahang di Jeram, Selangor. Ini elok untuk kita fikirkan. Ya, aduh, itu berontak lah tu. Saya pun terkejut saudara. Tak ada benda jatuh. Ini saudara Andy Hakim Ibrahim, dia berada di kampung Parit Mahang, Jeram, Selangor. Kiriman itu adalah, dia kata semalam pada jam 2.07 petang di Kuala Selangor. Inilah katanya nasib mangsa banjir. Kerana mereka yang telah berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara PPS masa banjir hari itu, sampai hari ini masih lagi belum mendapat bantuan kabarnya. Ini saya ingat agar pimpinan yang tinggal di Kuala Selangor dapat menyantuni masalah ini. Kerana katanya mereka yang pindah ke PPS dah dapat
Pusat Pemindahan Sementara RM1,000 daripada kerajaan pusat dan RM1,000 daripada kerajaan negeri. Tapi kami katanya, mereka yang tinggal di kampung Parit Mahang Jeram belum lagi dapat. Jadi kemudian katanya selepas tu kononnya ada ribat. Ribat untuk beli barangan elektrik itu RM500. Kata sebagaimana pengumuman yang Mak Perdana Menteri, dia kata ada ribat untuk membeli barangan elektrik, barang-barang dah habis, dah rosak. Saudara. Jadi dia kata dia pergi ke kedai elektrik, tetapi rupanya kena menyerahkan dokumen di kedai tersebut untuk membuat permohonan. Jadi ertinya ribat itu bukan otomatis. Sedangkan yang Mak Perdana Menteri mengatakan jangan ada birokrasi. Tapi melihat tulipan daripada saudara Andy Hakim tadi, dia kata dia submit dokumen, kedai buat permohonan dulu kepada kementerian. Kemudian cek siasat, status sama ada betul atau tak betul mangsa banjir. Jadi kalau benar, barulah boleh ambil barang. Kalau tidak, tak adalah. Jadi proses untuk siasatan ini mengambil masa 3 minggu ke 1 bulan. Itu proses untuk mendapatkan ribat yang dijanjikan sebagaimana yang diumumkan oleh Yang Amat Perdana Menteri. Kemudian katanya, kedai yang bagi ribat ni pula, harganya memang mencekik darah katanya. Jadi lepas ditolak dengan harga ribat, jadi masih lagi kekal dengan harga yang sama. Saya harap agar pihak Kementerian Perdagangan dan Negeri Hara Pengguna dapat menyiasat. Supaya kita tak mahu bahawa permohonan mangsa banjir dapat ribat RM500 ni, kedai yang ambil. Warga tak dapat apa-apa pun sebab harganya sama. Jadi dia ni kedai ni minta surat sokongan ketua kampung lah, macam-macam dia kata. Jadi akhirnya dalam keadaan sekarang ni kami nak simpan barang makanan kami macam mana? Peti sejuk tak ada. Jadi kena tunggu sebulan baru dah boleh dapat potongan harga. Itu pun kalau lulus, kalau tak lulus macam mana? Dan ribat ini kedai tu katalah peti ais tu harga RM1,500. Sepatutnya kedai tu jual RM1,000 lah. Ada ribat RM500. Tetapi harganya sama. Jadi wang ribat RM500 tu masuk ke kantung tokek. Inilah saya kata kadang-kadang mereka mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Saya harap benda ni apa yang ditulis oleh saudara Andy Hakim Ibrahim yang tinggal di kampung Parit Mahang, Jeram, Selangor. Saudara, Jeram juga terlibat dalam banjir yang agak besar. So saya harap pimpinan di situ dapat melihat. Cuma agak menggembirakan saya hari ini, saya dapat menerima berita agak menarik, iaitu di Terengganu. Katanya, 2 daerah di Terengganu telah dikenal pasti sebagai hotspot, iaitu mempunyai emas. Wow, orang Terengganu. Iaitu daerahnya, iaitu di Dungun dan Kemaman. Dan itu merupakan 2 kawasan dalam negeri ini yang berpotensi mempunyai isi sumber mineral emas selepas posisinya berada di jalur emas keempat. Ini sekadar nak memberitahu bahawa warga yang tinggal di daerah Dungun dan Kemaman, kalau boleh jangan jual tanah anda. Jika anda memiliki tanah dekat bukit dan sebagainya, tolong jangan jual kerana disahkan ada emas. Menurut Presiden Institut Geologi Malaysia, Abdul Rashid Jaafar, yang menjelaskan lokasi terperinci adalah di sekitar Bukit Besi dan di Cenih. Warga Cenih, warga Bukit Besi di Terengganu. Begitu juga katanya kajian pengesahan lapangan boleh dilakukan saat itu sama ada ia berfungsi sama seperti di Lumbuk Mandi dan Mersing yang terletak di jalur yang sama. Rupanya dari segi geologi diorang faham lah. Jadi tahniah warga Terengganu yang tinggal di kawasan tersebut. Mudah-mudahan itu adalah realiti, maka dapatlah melombong emas. Jadi sebab itu saya katakan bumi kita ni sentiasa kaya, saudara. Kabar mana pun menurut Encik Abdul Rasif, jalur 44 masih lagi menjadi misteri walaupun aktiviti perlombongan di Lumbuk Mandi dan Gold Rush di Mersing berlaku lebih kurang 10 tahun dulu. Jadi berdasarkan kepada maklumat, emas di kawasan Lumbuk Mandi Terengganu itu bercampur dengan mineral sulfida seperti kalkopirit, arsenopyrit dan pirit. Secara geologinya, Lumbuk Mandi didasari bantuan klastik gunung berapi dan metasidemen, sabak filfit serta sedikit bantuan berkarbon. Itu di Lumbuk Mandi. Kawasan ini mengalami sesar ricican dan pemineralan dalam telerang kuarza. Banyak dia punya terminologinya, saudara. Bagaimanapun, saya mengharapkan orang Terengganu
legalah sikit kalau ada lombor emas, saudara. Dalam saat begitu, saya agak bersimpati dengan Presiden UMNO masih lagi meneruskan usaha agar pihak pimpinan negara menyantuni tuntutan rakyat. Menurut Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata UMNO mengulangi pendiriannya mengenai tuntutan pengeluaran khas kumpulan wang simpanan pekerja. Ini kerana adalah dasarkan dari rakyat, bukan dari parti UMNO. Presidennya Datuk Seri Zahid Hamidi berkata, ini berikutan pelbagai tomahan telah pun dilemparkan pada UMNO. Dia kata menghasut dan sebagainya. Permintaan itu katanya dituduh oleh seorang Menteri Kanan sebagai menghasut, manakala pemimpin pembangkang menuduh UMNO mahu menghancurkan KWSP. Itu saya melihat bagaimana mereka menjadikan isu KWSP ini sebagai isu politik. Jadi menurut Datuk Seri Zahid, dia kata fahamilah, permintaan itu bukan permintaan politik UMNO, tetapi semata-mata berlandaskan permohonan dan keperluan semasa rakyat. Jadi diharap pimpinan negara, mereka di Anjung Kuasa, di KWSP itu melihat ini sebagai tuntutan rakyat. Kerana beliau, Datuk Zahid, merupakan antara mereka yang lantang selain daripada Datuk Seri Najib dan Ketua Pemuda menuntut agar kumpulan wang simpanan pekerja ini segera menyahut seruan ini, saudara. Walaupun pelbagai tomahan dilemparkan terhadap UMNO, jadi dalam keadaan begini kita amat mengharapkan agar pimpinan memahami. Jadi macam-macam mereka berdalih, saudara. Dan semalam punya Majlis Kesihatan UMNO telah pun mengadakan mesyuaratnya. Semalam waktu saya memberi pencerahan, MKT bersidang. Jadi akhirnya diputuskan bahawa Perhimpunan Agung UMNO akan diadakan bermula pada 16 hingga 19 bulan Mac. Bukan bulan Februari, bulan Mac, saudara. Ini kesan akibat banyak negeri ada banjir dan sebagainya. Mungkin bulan Mac adalah paling sesuai, iaitu pada 16 hingga 19 Mac. Kemudian menurut kenyataan daripada Sesat Agung, Datuk Ahmad Maslan, dia kata tarikh itu ditetapkan oleh Majlis Tinggi yang dipengusikan mesyuaratnya oleh Presiden Parti, Datuk Seri Zahid Hamidi semalam. Katanya perhimpunan itu akan dimulakan dengan perasmian Perhimpunan Wanita, Pemuda dan Putih seperti biasa oleh Timbalan Presiden, Datuk Muhammad Hassan. Jangan pula hairan pula, ini kebiasaannya UMNO, perasmiannya mesti Timbalan Presiden dan Presiden. Jadi nanti tanya pula kenapa Perdana Menteri tidak merasmikan. Perdana Menteri dalam parti, beliau hanya sebagai naib presiden saja. Jadi menurut Datuk Ahmad Maslan, semua 14 perwakilan dari setiap bahagian dijemput menghadiri Perhimpunan UMNO yang tidak akan diadakan secara hybrid kali ini. Jadi perhimpunan tahun lepas dia berskala. Ada yang buat di Dewan, ada yang tinggal di kawasan-kawasan bahagian masing-masing. Tapi kali ini semua 14 perwakilan dari setiap bahagian akan berhimpun di PWTC untuk Perhimpunan Agung UMNO. Pastilah panas, saudara. Sebelum itu pun lagi, sekarang ini sudah pun mula panas. Kerana apabila menurut Datuk Ahmad Maslan, Majlis Kerja Tinggi menetapkan, menegaskan sokongan kepada Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Itu memang ketetapan UMNO. Sebab itu saya dah bercakap berkali-kali. Saya kata, ya Ahmad Perdana Menteri tak perlu pusing bahawa Presiden UMNO, mantan Presiden UMNO Datuk Seri Najib, Presiden UMNO Datuk Seri Zahid, tak ada pun tergila-gila nakkan jawatan Perdana Menteri. Mereka akan menyokong Datuk Seri Ismail Sabri. Cuma orang keliling kelalang yang menghasut agar Perdana Menteri ini khawatir, bimbang. Jadi sebab itu kalau boleh nak adakan pertandingan supaya parti bertanding dulu, kerana mereka nak menyelamatkan diri masing-masing. Malahan tadi saya nampak juga ada satu kenyataan daripada mantan Sesat Agung UMNO, Tan Sri Anwar Musa. Kononnya katanya bahawa pasca pilihan raya ini, maka Datuk Ismail Sabri akan jadi Presiden UMNO. Buat apa keluarkan kenyataan begitu? Ini kenyataan yang seolah-olah nak melaga-lagakan antara Perdana Menteri dengan Presiden. Saya dah bercakap bahawa parti dengan kerajaan dua perkara yang berbeza. Tak faham-faham. Dan adakan pilihan raya umum supaya dapat kita kuasa yang sebetul-betulnya. Bukan lagi tempelan. Hari ini UMNO memerintah. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri memerintah dengan kuasa tempelan. Berbekalkan 42 kursi saja. Jadi sepatutnya dia adakan pilihan raya supaya mudah satu keputusan. Dasar-dasar kerajaan dibuat secara tuntas. Ini tidak. Dah diaju-aju ke seolah-olah bahawa
Datuk Ismail Sabri akan jadi Presiden UMNO. Jadi pengikut Datuk Zahid Hamidi tentu marah. Kenapa diundang perpecahan dalam parti? Ini yang saya hairan. Sebab itu tengok apa yang kenyataan Datuk Muhammad Fuad Zakasi. Dia kata ada orang mendahului parti dengan menamakan poster boy untuk pelarian terlantar. Saya pun hairan, nak perlu apa poster boy ni? Tak perlu. Tak perlu nak letak gambar poster itu untuk memenang. Kita bertanding di Melaka, tak ada poster boy. Adalah konon calon ketua menteri, sebab waktu itu Datuk Sulaiman Ali masih lagi ketua menteri. Tak ada pula nak jadikan bahawa macam parti parti PPN, Perikatan Nasional. Abah sayang Melaka, tak perlu dah. Rakyat sekarang ni nak menentukan mana kerajaan dipilih, tak perlu ada poster boy pun. Tapi inilah masalahnya, mereka kadang-kadang pembodik. Jadi kata Saudara Puat Zakasi, poster boy ni mesti jamin kemenangan parti dalam PRU. Jadi dia dipilih kerana ketokohannya, polisinya dan pembela rakyat, bukan lembik. Jadi kan dah ada jawab-menjawab. Akhirnya nama baik Perdana Menteri tercemar. Kenapa yang kita nak lontarkan pandangan, nak tunjuk kita bila masa pula dia jadi cakap UMNO? Jadi maka siapa pun, kata Saudara Fuad Zakasi, janganlah perasaan sangat, jangan lebih sulu dari kuah, masuk bakul angkat sendiri. Kita tahu buat UMNO ni sebuah parti yang bukan parti anak beranak. Saya terima kiriman pula daripada saudara Muhammad Ali daripada Kelantan. Dia kata betul. Dia kata dalam UMNO ni tiada parti anak beranak. Tapi dalam Pakatan Harapan ada parti anak beranak. Saya jangan lupa. Parti Keadilan. Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim. Isteri Timbalan Presiden. Kemudian anak ada naik Presiden. Begitu juga dalam Parti Pejuang. Presiden Datuk Mahathir. Kemudian timbalannya Mukris. Sama juga dengan DAP. Parti anak beranak. Dalam keadaan begini, saya mengatakan UMNO yang suci ini jangan sekali-kali dikocakkan. Mereka yang bernama pemimpin, mereka yang sekarang ni jadi menteri, sedar dirilah. Kalau sampai waktunya anda tidak dicalonkan, tak payah nak sibuk-sibuk. Anda bukan pimpinan utama. Apakah anda juga mau masuk dalam gelanggang untuk bertanding menawarkan jawatan? Jadi nak menunjukkan bahawa saya ini adalah tim Datuk Ismail Sabri. Jika berlaku begini, adakan pemilihan, UMNO akan hancur. Apakah anda mengundang untuk melihat kehancuran parti atau mau menyumbang untuk kepentingan parti? Ini keadaannya. Sebab itu saya tengok tadi, saya dapat juga kiriman sahabat saya. Sahabat saya ketawa lah, kerana sahabat saya tu saudara Zamir Ibrahim, dia kalau dia melontarkan memanglah dia ada balon habis. Tapi kali ini dia hantar pada saya, dia kata kin salam pada follower Kanda malam ni. Dia panggil saya Kanda. Kanda kin salam pada follower Kanda malam nanti. Pesan saya, kata, dia pesan saya jangan kasar sangat malam ni, dia kata. Sebenar-benar apa yang dilontar, tak betul katanya. Tak betul. Memanglah dia kata mungkin Tan Sri Anwar Musa tu pemimpin hebat. Dia bekas Menteri Bedah Persekutuan lagi. Yalah, tokoh hebat. Dialah lagi. Dan kata dialah yang selayaknya itu poster boy. Akhirnya saudara Datuk Zamir Ibrahim menyindir. Kerana sebab tu kalau dia jadi poster boy, rakyat pun dapatlah terbayang wajah-wajah seperti Datuk Seri Sabri, Syarah Kasim, Hamzah Zainuddin, Azmin Ali, Zuraidah dan seangkatan dengannya di situ. Kan dah kena sindir. Saya bila dah dapat culipan begitu, saya ketawalah. Jadi sebab itu janganlah. Dah mesyuarat membuat ketetapan nak adakan Perhimpunan Agung bulan Mac. Januari, Februari, Mac. Okey. Kemudian Majlis Tinggi UMNO 123 bahagian memang menyokong Perdana Menteri. Buat apa nak menyebut-nyebut lagi bahawa Perdana Menteri adalah pasca Presiden Parti. Di Indonesia tak ada pun kita dengar nak lawan Megawati. Di India tak ada pula Modi nak lawan presidennya. Dan begitu juga di negara-negara lain. Yang bila Presiden Parti, partilah. Yang sekarang ni saya nampak ada macam ada dendam. Seolah-olah dia berdendam dengan pimpinan UMNO. Iyalah memanglah dia berdendam agaknya dengan Datuk Mak Hassan. Sebab dia lawan timbalan presiden, dia kalah. Saya sebenarnya saya tak mahu menyongsong isu ini. Tetapi bila keluar kenyataan-kenyataan sebegini, ini adalah kenyataan-kenyataan yang boleh menghancurkan, yang boleh melaga-lagakan antara pemimpin. Dah baik. Presiden kata, kita bersetuju. Datuk Seri Sabri, jagalah kerajaan. UMNO sokong.
Yang kita nak sekarang ni adakan pilihan raya supaya UMNO mendapat dominan agar Perdana Menteri boleh membuat sesuatu keputusan itu dengan tuntas, dengan jelas dan tak ada terikat. Sekarang ni kalau Yang Amat Perdana Menteri nak buat keputusan, dia kena rujuk pada PAS. Dia kena rujuk pada PBM. Kalau PBM tak setuju, dia tak boleh nak buat. Malahan dia terpaksa pula menandatangani persefahaman dengan Pakatan Harapan. Sebelum nak buat bajet, kena jumpa dengan Anwar Ibrahim, kena jumpa dengan Lim Guat Eng, kena bincang dengan Mak Sabu. Inilah keadaan Perdana Menteri yang hari ini. Jadi sekarang ni nak dilaga-lagakan. Kita nak pilihan raya akan datang. Sebab itu, saya melihat kenyataan saudara Syam Jalil waktu dia hadir di pertemuan di Johor. Jadi pertemuan dia di Johor, dia kata bahawa pilihan raya negeri Johor mungkin memicu kepada pilihan raya umum tahun ini. Saudara Syam Jalil yakin pilihan raya umum akan diadakan PRU15 tahun ini. Puak-puak. Apek Kelalang, keliling Kelalang ni nakkan tahun depan. Tahun 2023 nak bertahan lagi kalau boleh. Kalau boleh biar buang semua yang ada presiden, di malam presiden yang ada dekat tingkat 38. Barulah mereka dapat terus bertanding lagi. Kerana ada jasa meletakkan Datuk Ismail Sabri sebagai presiden. Itu matlamat mereka. Sebab dalam sesi town hall, ada sesi town hall bersama dengan veteran UMNO Johor. Saudara Syam Jalil menyatakan untuk saat ini memanglah isu yang meliputi pimpinan dan juga UMNO adalah isu KWSP, itu Citra. Jadi dia amat khawatir kalau Yang Amat Perdana Menteri tidak peka, tidak mendengar tuntutan rakyat. Begitu juga dengan kes Ketua Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, SPRM, Datuk Azam Baki, Tan Sri Azam Baki. Bagaimanapun bila Parlimen bersidang nanti mungkin benda dapat selesaikan. Tapi bagaimanapun dia kata, dalam keadaan situasi hari ini di Johor, kerusi Parlimen dan Dewan Negeri Johor, di Johor ada 26 kerusi Parlimen. UMNO Barisan Nasional cuma ada 8 kerusi saja. Selebihnya adalah PKR. Jangan kata PBM, jangan kata DAP, jangan kata PAS dan sebagainya. Tidak. Sebab mereka bertanding di bawah Parti Keadilan waktu pilihan raya yang ke-14 dulu. Jadi PKR ada 18. Pecahan kepada kursi-kursi tersebut, kita lihat kepada Dewan Undangan Negeri. Dalam peta ni Dewan Undangan Negeri hari ini, saudara, dia terdapat lebih kurang Dewan Undangan Negeri Johor. Terdapat lebih kurang 56 kursi. Disebabkan oleh kematian Yang Berhormat Datuk Allahyarham Datuk Ismail Sapian, menjadikan sekarang ini Barisan Nasional cuma ada 28 kursi. Kerana Barisan Nasional disokong oleh PBM dan juga satu daripada PAS. Malahan speaker Perdana Beramanah dia tak menentu di Johor tu, 28 dengan 27. Hari ini sebenarnya Barisan Nasional di Johor ada 16 kursi. Itu saja, saudara. Sebab itu Datuk Hasni tidak juga boleh membuat satu keputusan yang mantap, yang tuntas sebagaimana keputusan di Melaka. Hari ini di Melaka mudah. Walaupun saya dengar macam-macam dah ada cerita lah, mereka cuba mewujudkan macam-macam persepsi lah. Tapi paling tidak, Datuk Sulaiman Ali dah boleh buat keputusan. Dia dah boleh buat apa-apa keputusan sebab dah ada 2/3 jalankan. Segala perbelanjaan negeri apa semua, dasar-dasar pembangunan, dasar-dasar ekonomi dapat terlaksana dengan baik di Melaka. Tapi di Johor tidak begitu. Kerana UMNO ada 16 kursi. DAP ada 14 kursi. Amanah ada 11 kursi. Bersatu ada 11 kursi. Amanah ada 9 kursi. PKR 5, PAS 1. Inilah yang dihadapi stigma ataupun masalah yang Amat Berhormat Datuk Hasni dalam mentadbir Kerajaan Negeri Selangor. Sebab itu menurut kata Syam Jalil adalah lebih baik, saya pun bersetuju supaya pilihan raya negeri Johor diadakan segera. Sebagaimana kita dapat kemenangan di Melaka, sebagaimana dapat kemenangan di Sarawak. Jadi saudara Syam Jalil dia yakin, keyakinan saudara Syam Jalil dia kata kita boleh dapat antara 32 ke 40 kursi. Saya buat perkiraan sebenarnya jika diadakan pilihan raya negeri Johor, UMNO Barisan Nasional bertanding secara solo, keyakinan saya di bawah chairmanship ataupun kepimpinan Datuk Hasni, UMNO Barisan Nasional boleh mendapat sekurang-kurangnya
33 kursi. Barulah boleh buat tadbir negeri dengan baik. Mungkin saudara tidak setuju dengan saya sebab saya kata we must agree to disagree. Tapi dapatan saya, insya-Allah besok lusa ke bila saya ada kesenangan nanti saya akan cuba mengulas. Tapi Syam Jalil dia begitu yakin bahawa UMNO Johor kalau bertanding secara solo boleh dapat antara 33 ke 40 kursi. Itu sebab dia dengan data-datanya. Jadi dalam keadaan begini, saya amat mengharapkan agar warga UMNO Johor teruskan bekerja. Rasa yakin saya lah bahawa sudah hampirlah pilihan raya negeri Johor akan diadakan dalam waktu yang terdekat. Tambah-tambah lagi, hari ini saya menerima berita mengatakan bahawa itu dalam media sosial yang ditulis oleh saudara Tun Carlos. Dia kata selama 1,000 ahli DAP di 13 cawangan di seluruh negeri Johor mengambil keputusan keluar daripada parti. Kerana mereka tidak yakin dengan pengurusi pimpinan Liu Chintong, mantan Menteri Pertahanan. Jadi menurut jurucakap kumpulan berkenaan Sandra Segaran, antara cawangan tersebut termasuklah cawangan Taman Nusa Bestari, Taman Mewah, Taman Nesa, Senai Utama, Taman Puteri Wangsa, Kampung Sepakat, Bekuk Timur dan Tangkak Jaya. Ada 8. Jadi bekas Ketua Cawangan DAP Taman Nusa Jaya itu berkata keputusan berkenaan diambil tanpa sebarang paksaan. Kerana mereka melihat bahawa Chintong gagal dalam peranannya sebagai pemimpin kerana melakukan divide and rule. Itu masalah parti dia, tidak ambil kisah. Tetapi dengan adanya kejadian seperti itu, saya rasa kalau Dato' Hasni segera memanggil pilihan raya, mudah. Dan dalam waktu begini kita segeralah untuk menyelesaikan masalah katil-katil ataupun kata-kata yang melompat supaya pentadbiran negeri Johor dapat ditadbir sebaik mungkin. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Dan jangan lupa saudara tahajud untuk subuh Jumaat.